Para penonton yang dirahmati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri yang disebut sebagai 30 luahan perasaan suami. Para penonton, saya telah memberikan luahan yang pertama dan sekarang ini saya masuk kepada luahan perasaan suami yang kedua. Apa luahan perasaan suami yang kedua? Luahan perasaan suami yang kedua ialah isteriku, jagalah rumahku. Mudah saja. Isteriku, jagalah rumahku. Rumah yang biasanya ukurannya dalam 20 kaki kali 60 kaki. Rumah yang ukurannya, kalau misalnya rumah teres, saya dah sebut tadi. Kalau rumah murah, mungkin ukurannya 16 kaki kalilah 50 kaki. Kalau banglo misalnya, mungkinlah ukurannya 30 kaki kali 70-80 kaki. Begitulah seterusnya. Termasuk mereka yang mendiami flat-flat, yang mendiami rumah pangsa, yang mendiami pangsapuri dan sebagainya. Perlulah seorang isteri sepanjang masa menjaga rumahnya. Apa yang ada dalam rumah? Yang ada dalam rumah ialah rumah itu sendiri sebagai satu bangunan nak dijaga. Isteri kena bersama menjaga. Isteri bersama dengan anak perlu menjaga. Apa lagi yang nak dijaga? Yang nak dijaga ialah kawasan rumah itu. Ini kawasan rumah yang namanya Mustafa bin Muhammad. Misalnya, maka kawasan yang misalnya 8,000 kaki persegi atau 4,000 kaki persegi atau 2,000 kaki persegi perlulah dijaga. Jaga kebersihannya, jaga keselamatannya, dan yang penting menjaga kehormatan rumah tersebut. Apa lagi yang ada dalam rumah? Dalamnya barang-barangnya, perabot-perabotnya, hiasan-hiasannya, dan berbagai bagian lagi, termasuk hiasan-hiasan atau barang-barang yang dianggap sebagai barang-barang mahal. Barang-barang yang mempunyai satu value yang sentimental. Mungkin hadiah-hadiah daripada suami kepada isteri, hadiah daripada isteri kepada suami, hadiah daripada anak-anak kepada ayah, menyambut hari jadi ayah dan sebagainya. Barang-barang ini sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sangat berharga, mempunyai value sentimental value yang tersendiri. Apalagi yang ada dalam rumah? Kita pergi bilik-bilik dalam rumah itu. Bilik anak-anak perlu dijaga. Bilik yang perlu sangat dijaga selain daripada bilik tetamu, selain daripada bilik makan, kawasan tempat kita makan, selain daripada bilik air, bilik juga namanya walaupun air, bilik air, ialah bilik antara isteri dan suami. Bilik yang private. Tak ramai orang dibenarkan masuk bilik kita. Hatta mungkin anak-anak kita pun agaknya bila melangkah ke bilik kita, agaknya dia akan terberhenti di ruang pintu di sana sebab dia nampak perkataan privasi yang ada dalam bilik tersebut. Bilik itulah rahsia suami dan isteri. Bilik itulah tempat mencurahkan kasih sayang suami isteri. Kalau kita tidak, kemungkinan ada di antara kita, bilik itulah yang sebenarnya yang memberikan satu history atau sejarah dalam kehidupan kita bersuami isteri, terutama masa kita mengadu kasih sayang dalam malam pertama antara suami dan isteri. Dan bilik itu juga, kalau misalnya segala dinding, segala pintu, segala tingkap, segala langsir boleh berbicara, mereka akan berbicarakan desiran-desiran kasih sayang dan kecintaan yang dilafazkan oleh suami atau yang dilafazkan oleh isteri. Para penonton yang hormati sekalian, artinya kalau kita menjaga rumah kita, seluruhnya nak dijaga. Tetapi saya nak menyebutkan yang perlu juga dijaga ialah pengisi-pengisi kepada rumah itu. Penghuni kepada rumah itu. Siapa mereka? Isteri kita, suami kita, anak laki-laki kita dan anak perempuan kita. Pastikan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai zuriat bersama antara kita dan suami, antara suami dan isteri. Anak dijaga baik-baik sebab anak sebahagian daripada rumah.
Kan? Makanannya dijaga baik-baik sebab makanan sebahagian daripada rumah. Kelengkapan dapurnya nak dijaga baik-baik kerana sebahagian daripada rumah. Tetapi yang paling penting, saudara-saudara, teman-teman saya yang saya muliakan sekalian, yang nak dijaga benar-benar ialah darjat rumah itu, kemuliaan rumah itu. Dan saudara-saudari sebagai isteri mesti menjaga dengan penuh kebijaksanaan kemuliaan rumah itu, tentang kata orang integriti rumah itu, keamanahan rumah itu, dan pada masa yang sama menjaga nama baik kepada rumah itu. Nama baik suami, nama baik isteri, nama baik anak dan nama baik seluruh seisi keluarga perlu dijaga. Para penonton yang dihormati sekalian, untuk itu saya ingin menyebutkan supaya isteri, suami dan seluruh ahli keluarga, yang pertama, menjaga kehormatan diri semasa suami tiada di rumah. Perlu isteri menjaga kehormatan diri. Yang kedua, menjaga harta benda suami dan rahsia rumah tangga. Yang ketiga, jangan menerima tetamu tanpa izin suami. Yang keempat, jangan memberi barang dari rumah tanpa izin suami. Yang kelima, sentiasa membersihkan rumah supaya rumah kita selesa didiami dalam suasana kasih sayang dan kemesraan akan tumbuh daripada rumah yang selesa didiami. Kemudian, perbanyakkan beribadat dan berdoa di dalam rumah. Berdoa. Doa untuk suami, doa untuk isteri, doa untuk anak dan seluruh ahli keluarga. Dan akhirnya, sentiasa kreatif dalam melahirkan suasana rumah yang harmoni dan selesa. Para penonton yang hormati sekalian, untuk kali ini cukup setakat ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.